Selamat pagi, salam sejahtera. Apa kabar kamu semua? Isu yang paling hangat dalam konten saya di channel saya ialah tentang penjualan saham Menara Kuala Lumpur kepada sebuah syarikat yang kurang dikenali dan telah menimbulkan perdebatan besar di dalam media sosial dan di dalam kalangan netizen. Sebelum kita teruskan, sila tinggalkan komen Anda tentang isu penjualan saham Menara Kuala Lumpur ini. Dan pada pendapat Anda, apakah memang berlaku salah laku di dalam penjualan kes tersebut? Saudara-saudara, yang mengejutkan kita semua ialah tampil syarikat yang terlibat di dalam kontroversi Menara KL ini mengatakan bahwa mereka akan menyaman fitnah kepada orang yang melakukan ataupun mempermalukan syarikat mereka. Kontroversi Menara Kuala Lumpur, dua syarikat ancam saman fitnah. Saudara-saudara sekalian, dua syarikat yang menjadi kontroversi berhubung pengambil alihan pengurusan Menara Kuala Lumpur memberi amaran untuk mengambil tindakan kepada mana-mana pihak yang menyebarkan maklumat palsu dan fitnah. Menara Kuala Lumpur Sdn Berhad, MKL dan Hydrosopi Sdn Berhad berkata, kedua-dua syarikat itu memandang serius penyebaran maklumat itu di media sosial. Tindakan undang-undang akan diambil terhadap pihak yang terlibat, di mana kami akan menuntut kerugian dan kerusakan, katanya dalam satu kenyataan bersama. MKL dan Hydrosopi juga berkata, mereka akan berhubung dengan Kementerian Komunikasi dan Digital untuk menjelaskan isu tersebut. Kami menekankan bahwa segala urusan berkenaan MKL dilakukan dengan telus dan menerusi prosedur yang ditetapkan, katanya. Syarikat itu juga menggesa pengguna media sosial berhenti berkongsi dan menyebarkan maklumat palsu dan membuat kenyataan fitnah serta spekulasi yang boleh menjejaskan reputasi kedua-dua syarikat itu. Sebelum ini timbul persoalan mengenai pengambil alihan MKL yang menguruskan menara itu oleh Hydrosopi, termasuk kurangnya hebahan awam. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadzil berkata, beliau akan meneliti pengambil alihan itu, manakala Suruhanjaya Pencegahan Rasuah pula membuka siasatan mengenai perjanjian tersebut. Bekas Menteri Komunikasi dan Multimedia Anwar Musa menafikan terbabit dalam meluluskan tender konsensi pengurusan dan operasi baharu Menara KL. Bangunan menara itu dimiliki oleh kerajaan, manakala operasi dan pengurusannya diserahkan kepada MKL, sebuah anak syarikat Telekom Malaysia sejak 1996. Saudara-saudara sekalian, itulah dia isu yang masih lagi belum selesai, masih diperkatakan di dalam media sosial berkaitan dengan Menara Kuala Lumpur. Dan baru-baru ini SPRM juga telah mengesahkan, telah pun membuat lawatan ke pejabat multimedia dan juga telah pun mengambil keterangan 3 orang saksi dalam kes atau isu kontroversi membabitkan penjualan saham Menara Kuala Lumpur ini. Dan yang menariknya ialah apabila bekas menteri juga, yaitu Menteri Komunikasi dan Multimedia Anwar Musa, turut menafikan terbabit dalam meluluskan tender konsesi pengurusan dan operasi baharu Menara KL tersebut. Semoga isu ini dapat diselesaikan dengan segera dan SPRM dapat mengemukakan, dapat menyebarkan hasil siasatan laporan penuh tentang kontroversi Menara Kuala Lumpur ini. Sila tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Ini pendedahan Tun Mahathir yang paling luar biasa. Saya tak pernah tahu, Anda pun pasti tak pernah tahu. Oke, saya beritahu direct to the point. Tun Mahathir hari ini mendedahkan alasan tak bersara politik. Duduk di masjid kejar akhirat. Ini alasan dia. Kamu tinggalkan komen kamu kalau kamu setuju dengan alasan Tun Mahathir ini. Sejak akhir-akhir ini, Tun Mahathir tampil dengan pendedahan-pendedahan yang memang kontroversi dan luar biasa.
Bersara dan duduk di masjid tiada dalam perancangan masa depan Tun Mahathir Mohamad, meskipun tidak lagi menjadi ahli Dewan Rakyat selepas tewas di kerusi Parlimen Langkawi pada pilihan raya umum ke-15. Meskipun usianya bakal mencecah 97 tahun pada pertengahan 2023, bekas Perdana Menteri tetap mahu meneruskan perjuangannya yang disifatkannya masih belum selesai, terutama bagi menyelesaikan masalah yang membelenggu bangsa Melayu. Dr. Mahathir melihat masalah membabitkan orang Melayu terlalu dekat di hatinya dan percaya usaha menyelesaikannya adalah jauh lebih penting berbanding kepentingan dirinya, termasuk atas alasan duduk di masjid untuk mengejar akhirat. Saya nak bersara daripada politik. Sebenarnya pada tahun 2002, saya syorkan saya letak jawatan Perdana Menteri, saya nak bersaralah. Tapi apabila saya bersara, terdapat banyak perkara berlaku yang tidak disenangi oleh orang ramai. Mereka bertanya kepada saya, sama ada saya boleh tolong atau tidak, kata Mahathir. Dengan pengalaman 22 tahun sebagai Perdana Menteri, saya faham tentang masalah dan cara-cara mengatasi masalah. Kalau orang tanya, bolehkah tak tolong? Tapi saya kata, surilah, saya nak rehat, saya nak balik ke madrasah, saya nak sembahyang untuk akhirat. Nampak saya utamakan diri saya lebih daripada bangsa saya, kata Mahathir. Saudara-saudara, beliau ditanya sama ada dirinya masih relevan dalam politik negara selepas kalah teruk dan hilang deposit pada PRU 15 atau tiba masa untuk bersara sepenuhnya daripada politik dan duduk di masjid. Dalam PRU 15, Dr. Mahathir yang mewakili Parti Pejuang Tanah Air Pejuang gagal mempertahankan kerusi Parlimen Langkawi dimenanginya pada PRU 14. Bekas Perdana Menteri hanya memperoleh 4.566 undi sekaligus kalah kepada calon Perikatan Nasional PN Muhammad Suhaimi Abdullah yang menang dengan majoriti 13.518 undi. Mengulas lanjut, Dr. Mahathir memberi bayangan akan terus aktif dalam politik, terutama selagi khidmatnya masih diperlukan untuk membantu orang Melayu. Saya selalunya memandang masalah bangsa saya itu adalah perkara utama dalam kehidupan saya, kata Mahathir. Jadi saya tak boleh utamakan diri saya sedangkan bangsa saya mungkin menghadapi masalah, kata Tun Mahathir lagi. Kalau saya ada cara untuk mengatasi, tak baiklah kalau saya lebih utamakan kepentingan diri saya, kata beliau. Saudara-saudara, itulah dia alasan Tun Mahathir Mohamad kenapa beliau tidak mahu bersara politik dan kenapa tidak memilih untuk duduk di masjid mengejar akhirat. Saya secara pribadi, pendirian saya untuk Tun Mahathir ialah cukup sudah. Mahathir perlu belajar mengatakan cukup. Enough is enough. Cukup itu cukup. Mahathir Mohamad patut bersara sudah dan tidak lagi melibatkan diri dalam politik memandangkan beliau sudah terlalu tua. Mungkin apa yang dia kata sebelum ini semuanya betul, tapi biarlah orang lain yang uruskan. Kita dah memang kesian pada Tun Mahathir Mohamad. Bukan lagi kita bukan benci dia. Kita bukan kita bukan tolak dia, tapi kita kesian pada dia. Jadi biarlah dia berehat, biar orang lain yang melakukan. Anda setuju dengan pendapat saya, yaitu Tun Mahathir patut berehat dan biar orang lain yang melakukannya? Kalau kamu setuju, tinggalkan komen kamu dalam ruangan komen dan Anda boleh memberikan nasihat dan doa kepada Tun Mahathir. Kita jumpa lagi. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama. Ikuti terus ulasan selepas ini. Bye-bye.